Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Nuraisyah binti Muhammad Yusof daripada Unit Pendidikan Islam 6, ambilan Jun 2020, dan saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan berkenaan dengan sistem kehidupan dalam Islam, iaitu sistem jenayah. Okey, apakah itu sistem jenayah? Jenayah dalam bahasa Arabnya diambil daripada perkataan al-jinayah ataupun al-jarimah yang bermaksud segala bentuk tindakan yang dilarang ataupun merosakkan, sama ada tindakan itu ke atas badan ataupun harta dan juga sebagainya. Kemudian al-mawardi, segala bentuk kesalahan menurut syariah yang boleh dihukum berdasarkan hukum Allah, sama ada ia adalah qisas, hudud ataupun ta'zir. Dan yang terakhir sekali, ta'rif ini cuba membezakan kesalahan yang boleh dihukum dengan kesalahan yang tidak boleh dihukum oleh pemerintah. Dan ini menjadikan skop jenayah adalah besar kerana semua kesalahan yang boleh dihukum oleh pemerintah menurut syarak dianggap sebagai jenayah. Okey, kemudian kita akan pergi kepada tajuk yang pertama, iaitu hukum qisas. Hukum qisas adalah salah satu hukum yang terdapat dalam sistem jenayah. Hukuman qisas ini bermaksud hukum bunuh, balas bunuh yang disebabkan hukum bunuh, balas bunuh yang disebabkan kematian yang disengajakan, termasuk juga dalam hukuman qisas ialah perbuatan melukakan seseorang yang lain dengan sengaja. Maksudnya hukuman qisas ni bukanlah hanya tertakluk pada jenayah pembunuhan, akan tetapi hukuman qisas juga merangkumi kepada perbuatan yang boleh melukakan ataupun boleh mencederakan orang lain. Okey, dari segi bahasa qisas ni adalah bermaksud memotong, dan dari segi istilah pembalasan yang melibatkan kecederaan tubuh badan dan nyawa manusia mirip dengan istilah hutang nyawa dibayar nyawa. Jadi dari segi istilahnya maksud pembalasan yang dijatuhkan yang melibatkan kecederaan pada anggota dan juga nyawa manusia. Seterusnya, okay, dalil yang mensyariatkan hukuman qisas ni ada terdapat dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat 178, yang mana ayatnya bermaksud, wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, balasan yang seimbang dalam perkara orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, iaitu pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Jadinya secara keseluruhannya dalil ini mensyariatkan agar hukuman qisas tu dijalankan, dan juga dalam dalil ini juga terdapat beberapa kaedah yang boleh dilaksanakan dalam urusan antara keluarga si mati dengan pembunuh. Okey, yang seterusnya. Jenis jenayah qisas terbagi kepada 3, iaitu membunuh dengan sengaja, yang kedua menghilangkan ataupun mencederakan anggota tubuh badan dengan sengaja, dan yang ketiga melukakan orang lain dengan sengaja. Jadinya selepas ini akan dibahaskanlah satu persatu jenis jenayah qisas ini. Okey. Seterusnya, jenis-jenis pembunuhan dan hukuman bagi setiap jenis-jenis pembunuhan. Okay, yang pertama, membunuh dengan sengaja. Kita lihat apa definisi kepada pembunuhan yang disengajakan. Pembunuhan sengaja ini merupakan perbuatan yang disertakan dengan niat membunuh seseorang, dan juga dia menggunakan alatan-alatan yang biasanya boleh membunuh. Dan apa ciri-ciri yang kita lihat untuk menentukan sama ada perbuatan ini adalah perbuatan yang membunuh dengan sengaja? Ada 2 ciri. Yang pertama, niatnya memang niat membunuh, dan yang kedua, alat yang digunakan boleh menyebabkan kematian, sebagai contoh pisau, pistol dan sebagainya. Jadi seterusnya saya akan menjelaskan berkenaan dengan hukuman yang akan dikenakan pada jenis kesalahan membunuh dengan sengaja ini. Sebelum itu, secara umumnya mengikut hukum Islam, qisas ni hendaklah dilakukan terhadap penjenayah dengan hukuman yang sama seperti mana dia melakukan kepada mangsanya. Contohnya membunuh balas dengan bunuh, melukakan dibalas dengan
melukakan. Mencederakan dibalas dengan mencederakannya. Jadi hukuman yang dikenakan pada jenayah pembunuhan yang sengaja ini adalah hukum asalnya adalah qisas dan kafarah. Iaitu kalau qisas ni membunuh tu qisas ni perlu membunuh kepada si pembunuh tu perlu dibunuh. Namun jika wali yang dibunuh itu atau waris mati tu jika wali orang yang dibunuh tu menuntut diat ataupun memaafkan si pembunuh tu, maka tidak akan dijatuhkan hukuman qisas terhadap pembunuh tersebut. Hal ini kerana berdasarkan dalil Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Isra, yang mana yang bermaksud, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris tu melampaui batas di dalam membunuh. Sadaqallahul azim. Jadi maka hukuman yang dikenakan jika mendapat kemaafan dari ahli keluarga si mati ni adalah sama ada takzir, kafarah dan juga bayaran diat. Seterusnya, saya akan sentuh sedikit berkenaan dengan diat. Diat ni adalah pengganti kepada qisas dan diat juga boleh dikatakan seperti pembayaran darah dengan wang. Iaitu dengan sejumlah harta ataupun wang yang wajib dibayar oleh penjenayah itu kepada wali ataupun kepada ahli waris mangsa sebagai pampasan lah di atas sebab melakukan sesuatu perbuatan yang boleh melibatkan nyawa ataupun boleh melukakan mangsa. Jadi oleh itu diat ini dikenakan pada pembunuhan yang secara sengaja. Untuk pembunuhan secara sengaja, diat yang dikenakan adalah diat mughalazah, iaitu satu jumlah bayaran untuk ganti rugi yang berat. Maksudnya jenayah pembunuhan kan berat, jadi diat yang dikenakan adalah diat mughalazah, iaitu diat yang berat. Okey, yang seterusnya membunuh hampir sengaja. Yang pertama, sebelum tu membunuh hampir sengaja ni adalah pembunuhan hampir sengaja bermaksud pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alatan-alatan yang pada kebiasaannya tak boleh akibatkan kematian pun. Akan tetapi ianya dilakukan dengan motif ataupun niat untuk menceroboh tanpa hak, bukan niat untuk membunuh. Itu dimaksudkan dengan membunuh hampir sengaja. Okey, antara ciri-ciri yang boleh kita hukumkan membunuh hampir sengaja ni, yang pertama, dia melakukan perbuatan dengan niat jahat. Seperti yang saya cakap tadi lah, dia ada niat jahat tapi bukan untuk membunuh. Niat jahat untuk menceroboh ataupun menceroboh tanpa hak lah. Okey, yang kedua, melakukan perbuatan yang membawa maut. Okey, sebagai contoh, dia memukul mangsa dengan kayu kecil dengan perlahan, tapi pukulan tu terkena kepada anggota badan yang boleh menyebabkan kematian. Itu sebagai contoh. Dan yang ketiga, perbuatan tersebut ada hubungan dengan kematian. Okey, sebagai contoh, untuk ciri yang ketiga ni adalah dia tahu yang si mangsa ni adalah seorang yang pandai berenang. Jadinya dia nak ada niat buruk dan dia campakkan mangsa tu ke dalam air. Dan nak dikatakan cerita tidak bernasib baik, mangsa yang dicampakkan dalam air tu dia dipukul ribut ataupun terkena ombak yang menyebabkan dia lemas dan menyebabkan kematian. Dalam situasi inilah, dalam situasi lain, kalau si yang mencampakkan mangsa dalam air tu, dia tahu mangsa tu tak pandai berenang, itu dinamakan pembunuhan dengan sengaja. Tapi dalam situasi ini dia tahu mangsa tu pandai berenang, jadinya dalam situasi ini dihukumkan adalah sebagai membunuh hampir sengaja. Okey, jadi hukuman yang dikenakan bagi membunuh hampir sengaja ni adalah diat dan kafarah. Okey, diat ni adalah membayar ganti rugi lah, dan juga hukuman alternatif yang lain adalah kifarah ataupun takzir. Kalau kafarah ni sebagai contoh puasa 2 bulan berturut-turut dan sebagainya lah. Okey, yang kemudian membunuh tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja ni adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang tanpa niat. Dia tak ada motif pun nak membunuh mangsa tersebut. Okey, ciri-ciri yang boleh kita hukumkan membunuh tidak sengaja ni, yang pertama, berlaku kematian kepada mangsa. Maksudnya mangsa tu matilah. Dan yang kedua, pembunuhan tersebut adalah kesilapan dan tidak disengajakan. Okey, ini sebagai contoh, seseorang tu dia nak tembak binatang masa memburu, tetapi tembakan dia tu terkena kepada seseorang yang lalu di situ, tapi dia nak
memburu binatang, tapi ada seseorang yang lalu di situ. Jadi terkenalah orang itu dan menyebabkan kematian. Itulah yang dimaksud dengan pembunuhan yang kesilapan dan tidak disengajakan. Jadi hukuman yang dikenakan bagi membunuh tidak sengaja ini adalah diat dan juga kafarah. Namun diat yang dikenakan pada pembunuhan tak sengaja ini dia berbeza dengan diat yang dikenakan pada jenayah membunuh dengan sengaja ni. Dan hukuman diat yang dikenakan pada pembunuhan tidak sengaja ni adalah diat mukhafafah. Diat mukhafafah ni adalah diat yang ringan, iaitu jumlah pembayaran ganti rugi itu ringanlah berbanding dengan jumlah ganti rugi yang dikenakan pada jenayah pembunuhan dengan sengaja. Okey, dan seterusnya. Jenis-jenis jenayah kecederaan anggota tubuh badan dengan sengaja. Yang pertama, memutuskan mana-mana anggota yang disifatkan sebagai anggota. Termasuk dalam bahagian ini ialah apa-apa hasil dari tindakan yang mengakibatkan terputus mana-mana anggota. Okey. Sebagai contoh, tindakan yang mengakibatkan terputus mana-mana anggota ni sebagai contoh tangan, kaki, hidung, telinga, bibir dan sebagainya. Okey, yang kemudian menghilangkan kegunaan mana-mana anggota. Contoh hilang kegunaan mana-mana anggota ni adalah mata. Mata digunakan untuk melihat, tapi disebabkan mata dia jenayah yang kecederaan yang dilakukan adalah mencungkil mata mangsa. Jadi dia telah menghilangkan kegunaan anggota tersebut. Itu boleh dikira sebagai kecederaan anggota tubuh badan. Okey, yang seterusnya melukakan kepala dan muka. Kecederaan pada muka dan kepala ni sebagai contoh macam calar pada kulit ataupun yang kecederaan yang boleh meninggalkan luka yang kecil yang boleh melukakan daging dan sebagainya. Okey. Kemudian melukakan apa sahaja kecederaan ke atas tubuh badan. Yang ketiga, melukakan apa sahaja kecederaan ke atas tubuh badan selain muka dan kepala. Okey. Kalau dalam jenis ni ada perbahasan di mana kecederaan yang dipanggil mawadihah. Mawadihah ni adalah kecederaan yang dilakukan pada leher, lengan, anggota badan sahaja yang akan dikenakan hukuman qisas ini. Okey, dan yang terakhir, segala perbuatan yang tidak termasuk dalam jenis pada sebelumnya seperti meninggalkan kesan tetapi tidak dianggap luka. Meninggalkan kesan tapi tak dianggap luka itu juga adalah salah satu jenis jenayah kecederaan anggota tubuh badan. Okey, dan seterusnya. Okey, seterusnya hukuman jenayah memukul dan mencederakan tadi, hukuman asalnya adalah qisas. Terdapat beberapa perkara yang menghalang iaitu tiada persamaan anggota. Yang dimaksudkan dengan persamaan ini adalah persamaan dari segi kesempurnaan dan kesihatan. Okey, sebagai contoh, hukuman qisas, cedera balasnya cedera. Tapi si yang mencederakan tu dia cederakan mangsa dengan memotong telinga. Tapi si yang melakukan jenayah tersebut telinganya tidak sempurna. Jadinya tidak boleh dilakukan hukuman qisas di sini. Kerana tidak ada persamaan dari segi kesempurnaan dan juga kesihatan. Kemudian hukuman alternatifnya adalah boleh dilakukan sama ada hukuman diat dan juga takzir. Yang kemudian okey, seterusnya, syarat-syarat yang dijatuhkan hukuman qisas. Okey, apakah syarat-syarat yang boleh dijatuhkan hukuman qisas ni? Ada 4. Yang pertama, mukallaf. Mukallaf ni adalah individu yang tertakluklah dengan syarat-syarat mukallaf. Antaranya adalah baligh dan juga berakal. Okey, kemudian bukan ahli keluarga. Pesalah ni mestilah bukan leluhur mangsa, iaitu bukan pembunuh ni bukanlah ibu bapa, datuk, nenek dan saudara terdekat mangsa. Yang seterusnya yang ketiga, mangsa beragama Islam ataupun kafir zimmi. Okey, ini maksud mangsa yang dibunuh tu mestilah seorang yang dijamin nyawanya, sama ada Islam ataupun kafir zimmi. Kafir harbi dan kafir muahad tidak memerlukan pembelaan hukuman qisas sama sekali. Okey, yang terakhir sekali, yang keempat, sama taraf. Maksudnya pesalah dan mangsa mestilah mempunyai taraf hidup yang samalah. Sebagai contoh macam tuan dan juga hamba. Tu tak dikatakan sama taraf. Okey. Terusnya, aspek kesempurnaan Islam dalam hukuman qisas. Okey, apakah aspek kesempurnaan Islam yang terdapat dalam hukuman qisas ni? Yang pertama, dasar hukuman qisas ni adalah tidak
terkeluar daripada dasar syariah Islam. Okey. Dasar syariah Islam ni sebagaimana yang kita tahu, dasar syariah Islam ni sangat memelihara maslahah iaitu kepentingan, dan juga dasar syariah Islam juga menolak mafsadah ataupun mafsadah ni adalah kerosakan yang boleh membawa kerosakan kepada individu dan juga masyarakat. Okay, sebagai contoh, jenayah pembunuhan. Pembunuhan ni kan adalah suatu perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Jadi, bila berlakunya perbuatan yang telah yang melanggar syariat Islam, maka hukuman akan dijatuhkan. Hukuman tu dijatuhkan atas dasar menjaga kepentingan individu dan masyarakat. Seperti hukuman qisas lah. Hukuman qisas yang dijatuhkan pada pembunuh, maka dengan hukuman yang dijatuhkan iaitu bunuh balas bunuh, cedera balas cedera, luka balas luka kan. Masyarakat akan takut dan tidak akan berlakunya jenayah pembunuhan ini. Okey. Yang seterusnya, yang kedua, aspek kesempurnaan adalah melindungi masyarakat daripada perbuatan jahat agar tiada sesiapa yang akan dirampas hak-haknya tanpa sebarang pembelaan dan jaminan keselamatan. Maksudnya setiap perbuatan jenayah akan ada balasannya. Dan juga keluarga si mati juga mendapat hak-hak mereka sendiri. Dan terakhir sekali, yang ketiga, hukuman qisas sebagai satu bentuk keadilan kepada semua manusia. Kenapa keadilan di sini? Inilah yang menunjukkan betapa Islam ni sangat sempurna. Di mana dalam hukuman qisas ni, kalau kita tahulah jenayah itu kan bila jenayah berlaku, dia akan memberikan kesengsaraan. Kesengsaraan dia akan membawakan kepada penderitaan kepada mangsa jenayah dan juga ahli keluarga yang jadi mangsa jenayah tu. Jadi hukuman qisas ni dijatuhkan bukan pada pihak pembunuh sahaja. Dan tapi hukuman qisas ni juga ada pembayaran diat kan. Jadi diat ni akan memberi pampasan lah kepada bayaran ataupun pampasan kepada ahli keluarga si mati, dan dengan itu ahli keluarga si mati juga mendapatkan haknya, hak keadilannya, dan juga pihak pembunuh juga mendapat balasan yang tersendiri. Okey, itu sahaja daripada saya dan seterusnya akan disambung oleh pembentang seterusnya. Terima kasih. Okay, baiklah, saya Siti Nurjana binti Muhammad Sahiti akan menyambung pembentangan berkaitan dengan hukum hudud. Kita pergi dulu dengan pengertian tentang hukum hudud. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum hudud? Dari segi bahasa, hudud bermaksud sempadan, had atau sekatan. Dari segi istilah, ia bermaksud hukuman yang tidak boleh dipinda yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229, Auzubillahi minasyaitanirrajim, wa may yata'adda hududallahi faulaika humuz zalimun. Maksudnya, dan sesiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maknanya dekat sini Allah menjelaskan bahawa Allah telah menetapkan hukum hudud ni dan tidak boleh dipinda ataupun ditukarkan sesuka hati. Hudud dianggap sebagai hak Allah dan hukumannya tidak boleh diubah, dipinda, ditambah atau dikurangkan oleh badan perundangan, pemerintah ataupun juga hakim. Kesalahan hudud yang disepakati oleh semua ulama, yang pertama sekali adalah zina, kedua qazaf, yang ketiga mencuri, yang keempat hirabah ataupun rompakan, yang kelima minum arak, dan yang terakhir sekali adalah murtad. Manakala kesalahan lain yang tidak disepakati oleh para ulama, yang pertama sekali ada al-baghyu, iaitu pemberontakan, yang kedua liwat, yang ketiga hubungan seks dengan binatang, yang keempat sihir, dan yang terakhir sekali adalah lari dari medan perang. Seterusnya, kita lihat hukum hudud yang pertama. Zina. Apakah yang dimaksudkan dengan zina? Zina ialah persetubuhan antara lelaki dengan wanita yang bukan pasangan suami isteri, sama ada kerana tiada sebarang akad pernikahan ataupun akad syubhah, ataupun sama ada tiada hak milik atau syubhah milik dan tahu bahawa perbuatan itu adalah haram. Okay. Unsur jenayah zina ada dua. Yang pertama sekali persetubuhan dalam kemaluan wanita, dan yang kedua ia dilakukan dengan sengaja. Okay. Maksud persetubuhan dalam kemaluan wanita ni, apabila seseorang itu menuduh ataupun menyatakan bahawa pelaku ni adalah melakukan zina, ia perlu menyatakan bahawa dia memang nampak yang perlakuan lelaki dan perempuan itu seperti keris dimasukkan ke dalam sarungnya. Okay. Yang kedua, ia dilakukan dengan niat sengaja. Maksudnya memang kedua-dua ni
bersetuju ataupun sengaja melakukan zina. Kalau erti kata tidak sengaja ni akan jadi istilah rogol. Okey, kita pergi kepada kaedah pensabitan jenayah zina. Yang pertama sekali adalah ikrar, iaitu ini pengakuan penzina itu sendiri. Okey, penzina itu akan mengaku sebanyak 4 kali dalam keadaan sedar dan siuman tanpa ada paksaan ataupun ada unsur-unsur yang memberikan tekanan kepada dirinya. Sebagai contoh macam kalau dia telah diupah ataupun dia tu telah disogok dengan sesuatu, maka pengakuan dia tu tidak diterima. Okay, yang kedua, qarinah, iaitu bukti yang meyakinkan. Macam mana kita nak tahu bukti tu meyakinkan? Yang pertama sekali, gadis yang dituduh tu didapati hamil. Yang kedua, perempuan yang bersuamikan kanak-kanak yang belum balik tetapi telah didapati mengandung. Dan yang ketiga, perempuan melahirkan anak yang sempurna sifat dalam masa tidak sampai 6 bulan daripada tarikh pernikahannya. Ketiga-tiga ini merupakan ciri-ciri yang menunjukkan bahawa ataupun bukti yang menunjukkan bahawa jenayah zina tu telah berlaku. Dan yang terakhir sekali, kaedah pensabitan ialah penyaksian 4 orang saksi lelaki yang berakhir balik dan adil. Ini melihat dengan jelas tanpa sebarang kesamaran. Macam saya cakap tadi, dia mesti melihat peristiwa itu berlaku seperti keris dimasukkan ke dalam sarungnya. Jadi jika perkara itu tidak dapat dilihat, maka berlakulah kesamaran. Seterusnya. Jenayah kedua yang boleh disabitkan sebagai hudud adalah qazaf. Apakah yang dimaksudkan dengan qazaf ialah tuduhan zina yang dibuat terhadap seorang Islam yang akil balik dan dikenali sebagai seorang yang bersih dari perbuatan zina tanpa dibuktikan dengan 4 orang saksi. Ia boleh berlaku dengan membuat kenyataan secara jelas atau dengan cara tersirat. Okay, macam mana dia buat kenyataan secara jelas? Dia mengatakan bahawa orang ini telah melakukan zina. Dia menuduh orang yang baik itu melakukan zina. Ataupun dengan cara yang tersirat adalah dia kata perempuan itu mengandung anak yang mana bapa kepada anak itu adalah tidak sah. Itu pun sudah dikira sebagai qazaf, iaitu menuduh orang lain berzina. Tuduhan zina boleh berlaku dengan 3 cara, iaitu antara lelaki dengan lelaki. Yang kedua antara lelaki dengan perempuan dan yang ketiga antara perempuan dengan perempuan. Ini tidak bermakna perempuan dengan perempuan ataupun lelaki sahaja yang boleh menuduh kepada perempuan. Lelaki yang menuduh kepada lelaki juga telah dianggap ataupun boleh dianggap sebagai qazaf. Seterusnya. Jenayah yang ketiga ialah mencuri, iaitu sariqah. Ia bermaksud mengambil sesuatu secara sulit atau menurut syariat ia bermaksud mengambil harta orang lain secara sulit tanpa sebarang hak dari tempat simpanannya dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, syarat yang mensabitkan jenayah curi adalah yang pertama sekali, balik dan berakal, tidak dipaksa melaksanakan jenayah curi. Balik dan berakal ni maksudnya orang yang mengambil hak itu adalah orang yang sedar. Dia sedang sedar yang dia tu sedang mencuri dan dia sedar juga perkara mencuri itu adalah haram. Orang gila ataupun kanak-kanak yang masih kecil lagi, contohnya 2-3 tahun, ambil barang tidak dikira mencuri. Okay, yang kedua, harta yang dicuri dari tempat simpanan yang sesuai. Contohnya macam dia dah simpan duit dalam bank, tu pun maksudnya tempat simpanan tu adalah sepatutnya selamat, tapi bila dia mengambil dari tempat yang selamat, jadi keadaan tersebut menjadikan ia adalah mencuri. Tapi contoh, kalau harta tersebut telah dibawa oleh banjir ataupun apa-apa malapetaka menyebabkan harta tersebut berada di tempat umum, maka keadaan tersebut menjadikan tindakan pengambil itu bukanlah mencuri. Yang seterusnya, pencuri bukan ahli keluarga pemilik barang. Maknanya kalau contoh barang tersebut adalah barang hak milik keluarga kita, iaitu contohnya ayah kita, dan yang tukar ambilnya adalah isteri dia, keadaan tersebut tidak menjadikan keadaan tersebut adalah mencuri. Seterusnya, harta yang dicuri mestilah bernilai, suci dan bukannya najis. Jadi hukum mengambil arak ataupun hukum mencuri dadah tidak dikira sebagai mencuri. Seterusnya, harta bukan milik atau milik bersama pencuri. Maksudnya kalau harta sepencarian, harta perkongsian, harta yang telah diberikan kepada pemilik ataupun
harta yang telah diberikan kepada orang yang mencuri itu tidak dikira sebagai mencuri. Maknanya kalau kita nak cakap orang tu mencuri, maknanya 100% harta tersebut bukan milik si pengambil. Dan yang terakhir sekali, harta yang dicuri mencecah kadar yang ditetapkan, iaitu 1/4 dinar sama dengan 0.6 gram. Macam mana kalau dicuri sebutir beras? Itu tidak dikira sebagai mencuri kerana barangkali tidak mencukupi kadar yang telah ditetapkan. Okey, kita pergi kepada pensabitan jenayah curi. Ada 3. Yang pertama sekali pengakuan, maknanya si pelaku mengaku yang dia memang mencuri. Yang kedua sumpah yang mardud, iaitu sumpah yang wallahi wabillahi watallahi, sehingga dia sanggup buat macam tu, maknanya betul-betul lah dia tu mencuri. Dan yang terakhir sekali adalah keterangan 2 orang saksi lelaki yang adil, yang mana saksi ini melihat betul di depan mata mereka bahawa si pelaku ini mencuri dari tempat. Biasanya kalau kita nak cakap keterangan 2 orang saksi ni, si pencuri ni adalah mengambil daripada tempat yang boleh dikatakan selamat. Okay, seterusnya. Jenayah yang keempat ialah hirabah, iaitu rompakan. Bermaksud serangan dengan tujuan merampas harta, membunuh atau menakut-nakutkan secara terang-terangan serta angkuh dan menggunakan kekuatan di kawasan yang terpencil daripada bantuan. Rompakan ataupun hirabah ni tak semestinya berlaku atas faktor politik saja. Apabila ia melibatkan tujuan untuk rampasan harta ataupun mengganggu gugat keselamatan tempat tersebut, ia boleh dikatakan sebagai rompakan. Okay, kategori jenayah hirabah ada 4. Yang pertama sekali, membunuh dan merompak. Yang mana dia bunuh dahulu, kemudian barulah dirompak harta-harta tersebut. Yang kedua, membunuh tetapi tidak merompak harta. Sekadar untuk membunuh, barangkali tidak sempat untuk merompak. Yang ketiga, merompak dan tidak mengancam nyawa. Maksudnya kat sini, biasanya dia ikat mangsa-mangsa yang ataupun pemilik-pemilik harta yang nak dirompak dan kemudian dia merompak saja. Dia tak ada cubaan-cubaan untuk membunuh. Dan yang keempat adalah menakutkan orang ramai tanpa mengancam nyawa ataupun rompak harta, hanya sekadar mengugut. Okay, seterusnya. Jenayah yang seterusnya ialah minum arak. Minum arak juga dikatakan jenayah yang boleh disabitkan dengan hukuman hudud kerana arak ni adalah sejenis minuman yang beralkohol dan memabukkan. Kaedah pensabitan jenayah minum arak ni ada 3. Yang pertama sekali, pengakuan peminumnya sendiri dengan syarat yang cukup. Maknanya dia tu sudah balik dan pengakuan yang dibuat tu dalam keadaan dia sedar ataupun dia siuman. Seterusnya, penyaksian oleh 2 orang saksi lelaki ataupun kalau tak ada 2 orang saksi lelaki, cukup dengan seorang lelaki tapi kena ada 2 perempuan yang menggantikan seorang lagi lelaki. Yang ketiga, pembuktian melalui tanda tertentu, ini korinah, seperti bau arak, keadaan yang memabukkan. Okay, kita pergi kepada hikmah pengharaman arak ni. Kenapa minum arak ni telah ditetapkan dalam Al-Quran bahawa minum arak ni adalah perkara yang sememangnya dilarang. Yang pertama sekali, melemahkan akal fikiran dan kewarasan akal. Kerana kandungan-kandungan bahan dalam arak ni mengandungi bahan-bahan yang boleh secara tidak langsung dia melumpuhkan ataupun menumpulkan daya ingatan manusia. Apabila daya ingatan manusia makin tumpul, kewarasan manusia untuk berfikir hilang. Sekaligus kalau ia juga menyebabkan keadaan yang memabukkan. Bila keadaan memabukkan ni, sebagai contoh, bila mabuk dan kemudian pelaku itu memandu, ia secara tidak langsung memberikan kesan kepada manusia-manusia lain. Seterusnya membahayakan kesihatan kerana sama juga minum arak ni sama juga kesan dia seperti menghisap rokok kerana ia mengandungi bahan-bahan yang secara tidak langsung ataupun secara semula jadinya bahan tersebut mempunyai kandungan yang akan merosakkan kesihatan. Yang ketiga, membazirkan wang ringgit kerana arak yang telah dihasilkan bukan dalam kuantiti ataupun dalam range harga yang murah. Yang keempat, menjadi punca kepada kejahatan dan kemaksiatan. Okay, bila seseorang itu berani ataupun tidak ada rasa takut untuk minum arak, apatah lagi untuk dia tinggalkan solat, untuk dia melakukan perkara-perkara maksiat yang lain. Dan yang terakhir sekali, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sama seperti kes mabuk kemudian memandu tu. Seterusnya,
Jenayah yang terakhir ialah murtad. Murtad merujuk kepada tindakan seseorang Islam yang mukallaf dengan membatalkan Islam dan imannya, iaitu keluar daripada agama Islam sama ada melalui 3 perkara, iaitu yang pertama sekali iktikad, yang ini kepercayaan, yang kedua perkataan, dan yang terakhir sekali adalah perbuatan. Tanda-tanda zahir murtad. Yang pertama sekali mencaci Nabi, mempersendakan baginda seperti yang telah dilakukan oleh musuh Islam. Yang mana musuh Islam telah pun menuduh Nabi sebagai seorang manusia yang mempunyai nafsu seks yang kuat. Sedangkan perkara ini adalah tidak benar. Apabila seseorang itu mendalami ataupun mengenali sirah-sirah Nabi, maka semestinya dia tak akan berani untuk mengeluarkan kenyataan sedemikian. Yang seterusnya, mengingkari larangan Islam yang telah ditetapkan, yakni mengingkari pengharaman riba dan juga arak. Seterusnya, mengingkari perkara yang telah disabitkan dalam dalil. Contohnya seperti mengingkari Al-Quran sebagai kalam Allah. Yang seterusnya, mengingkari perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Islam secara qat'i. Seterusnya, mengingkari perkara yang telah diwajibkan oleh Islam. Contohnya, mengingkari kewajipan berpuasa, mengingkari kewajipan untuk mengeluarkan zakat dan juga mengingkari perkara-perkara yang telah ditetapkan. Contohnya seperti solat, berpuasa dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada hukuman bagi jenayah hudud. Okey, seterusnya lagi. Hukuman bagi jenayah zina terbagi kepada dua, iaitu ghairu muhsan, yang ini untuk individu yang belum berkahwin, dan untuk individu yang sudah berkahwin, yakni muhsan. Okay, kita pergi yang pertama, ghairu muhsan. Apabila zina dilakukan oleh individu yang belum berkahwin, maka individu tersebut akan dikenakan 100 kali sebatan dan buang negeri selama setahun. Bagi wanita yang telah mengandung, hukuman akan ditangguhkan sehingga tempoh penyusuan tamat. Manakala penzina yang sakit akan ditangguhkan sehingga sembuh. Jika semasa sebatan dilakukan, pesalah didapati tidak mampu untuk menerima sebatan, contohnya seperti pengsan ataupun pitam, maka atas pengesahan pegawai perubatan, sebatan itu perlu ditangguhkan sehingga pesalah sembuh. Dan yang terakhir sekali, bagi hukuman yang sabit dengan ikrar, pesalah boleh menarik balik ikrarnya ketika hukuman dijalankan. Maknanya bila dia dah mengaku, sebelum disabitkan hukuman, dia dah mengaku yang dia memang melakukan zina. Tetapi apabila bila dah kena sebat dan kemudian dia menarik balik yang dikata dia tak berzina, jadi hukuman hudud untuk jenayah zina ini akan terangkat dan akan dibincangkan semula mengenai hukuman. Seterusnya, muhsan ini sudah berkahwin akan dikenakan hukuman rejam dengan batu yang sederhana besar sehingga mati. Ia dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh orang Islam. Untuk lelaki akan dilakukan secara berdiri, manakala untuk wanita separuh daripada badannya akan ditanam. Bagi wanita mengandung dan penzina yang sakit, hukuman ditangguhkan sama seperti ghairu muhsan tadi. Seterusnya, kita pergi kepada hukuman bagi jenayah qazaf. Ini 80 kali sebatan kecuali dia mengemukakan 4 orang saksi lelaki yang dapat mensabitkan kesalahan orang yang dikatakan berzina dengan kesalahan zina. Jadi bila dia tak mampu nak tunjukkan bukti 4 orang saksi lelaki, maka dia akan dikenakan sebanyak 80 kali sebatan atas tuduhan menuduh zina. Seterusnya, hukuman bagi jenayah mencuri. Potong tangan kanan pada bahagian pergelangan tangan pada sendi yang menyambungkan tapak tangan dengan lengan. Untuk kesalahan kedua, potong kaki kiri di pergelangan buku lali, yakni bahagian tengah kiri, tengah kaki. Manakala tumit kaki masih boleh digunakan untuk berdiri ataupun berjalan. Hukuman untuk jenayah mencuri ni dilakukan potong tangan kanan, kemudian untuk kesalahan kedua potong kaki kiri. Kalau buat lagi potong tangan kiri, buat lagi potong kaki kanan pula. Dia bersilang. Kemudian hukuman bagi jenayah minum arak, Rasulullah laksanakan 40 kali sebatan. Kemudian pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, beliau telah menambah lagi 40 kali sebatan, menjadikan jumlahnya adalah 80 kali sebatan. Dan kemudian Rasulullah bersabda, kesemuanya adalah sunnah Rasulullah. Tetapi yang dibuat oleh Sayyidina Umar tadi lebih aku sukai. Maknanya sebatan sebanyak 80 kali sebatan tu adalah yang Rasulullah suka berdasarkan hadis riwayat Muslim. Seterusnya.
Hukuman bagi jenayah hirabah, ini rompakan. Yang pertama sekali, hukuman mati, kemudian hukuman salib, hukuman potong tangan serta kaki secara bersilang, dan yang keempat, buang negeri. Okey. Hukum bunuh dan disalib selepas itu jika mangsa itu adalah mangsa jenayahnya telah dibunuh ataupun bukan dibunuh dan kemudian hartanya diambil. Yang kedua, hukum bunuh saja jika mangsa dibunuh tapi tak ada harta yang diambil. Okey, untuk hukum potong tangan dan potong kaki kiri secara bersilang tu jika harta diambil tapi tak ada kematian ataupun tak ada kecederaan. Dan terakhir sekali, hukum buang negeri bagi pesalah yang mengganggu lalu lintas ataupun mengganggu ketenteraman saja. Dan yang terakhir, hukuman bagi jenayah murtad. Pesalah akan dibunuh sehingga mati selepas diberi peluang bertaubat selama beberapa hari. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesempurnaan Islam dalam hukuman hudud. Yang pertama sekali, Undang-Undang Jenayah Islam mengutamakan aspek pencegahan melalui kaedah yang unik dan amat menarik. Okay, contohnya, Contohnya, hukuman yang terdapat di dalam Undang-Undang Islam, contohnya seperti sebat, rejam bagi penzina yang dilihat sesetengah pihak melihat hukuman ini sangat berat dan menggurunkan. Tetapi sebenarnya apabila kita mendalami pensabitan terhadap kesalahan tersebut adalah sangat-sangat sukar. Kalau contoh kita lihat untuk zina, sangat-sangat sukar untuk dapatkan 4 orang saksi lelaki yang dapat melihat dengan jelas tanpa ada kesamaran. Melainkan kalau penzina itu sendiri mengaku. Okay, yang seterusnya, Undang-Undang Islam memperuntukkan pelbagai bentuk hukuman yang mempunyai kesan yang mendalam. Okay, sebagai contoh, untuk hukuman hudud ni kita ada rejam, kita ada hukuman sampai mati, sebat, potong tangan. Jadi kalau nak dibandingkan dengan hukuman sivil, yang mana hukuman sivil ni kebanyakannya balasannya adalah balasan di dunia. Contohnya seperti penjara, bayaran denda. Dan sebenarnya apabila hukuman sivil ni dilakukan, ia bukan sahaja memberikan kesan kepada pesalah tu, tapi dia memberikan kesan kepada keluarga pesalah tu ataupun kesan untuk jangka masa panjang kehidupan pesalah tu dan juga keluarganya. Tapi apabila hukuman hudud ni dikenakan, ia hanya memberikan kesan yang mendalam kepada pesalah itu sendiri apabila dah mati, dan juga memberikan kesan kepada orang-orang yang melihatnya untuk merasa takut dan mengambil iktibar. Yang ketiga, Undang-Undang Jenayah Islam amat berhati-hati dalam soal mensabitkan seseorang dengan hukuman jenayah. Umpamanya dalam kes zina, pensabitannya adalah sangat-sangat berat. Dan juga kes kecurian. Kita nampak jenayah mencuri ni ringan, tapi sebenarnya untuk mensabitkan kesalahan mencuri itu sebenarnya sangat-sangat berat. Sehingga kan syarat-syarat pemilihan saksi ataupun syarat-syarat saksi yang telah ditetapkan dalam Islam juga adalah amat ketat. Tak boleh saksi tersebut adalah daripada orang-orang yang fasik. Hanya orang-orang yang adil sahaja dibenarkan untuk menjadi saksi. Okay, seterusnya pembentangan akan disambung oleh pembentang yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salwa Binti Nur Arifin akan meneruskan pembentangan tentang kesempurnaan sistem jenayah dalam Islam melalui hukuman takzir. Okey. Hukum takzir ini apa? Hukum takzir adalah sebuah hukuman bagi kesalahan yang tidak disebut di dalam Al-Quran atau Sunnah. Kesalahan tersebut mungkin dinyatakan, ada setengah kesalahan yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi hukuman bagi kesalahan tersebut tidak dinyatakan. Oleh itu, bagi menyelesaikan isu ataupun kesalahan tersebut, hukuman takzir akan digunakan. Hukuman takzir ini adalah satu hukuman yang tertakluk kepada budi bicara pemerintah, badan perundangan ataupun hakim. Jadi apa itu hukuman takzir? Okey, dari segi bahasa, hukum takzir ini bermaksud menolak dan mencegah kejahatan. Manakala dari segi istilah, hukuman ini bermaksud hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba dan berfungsi memberi pelajaran kepada pesalah dan mencegah daripada mengulanginya. Kalau dilihat daripada hukuman qisas dan hudud, kedua-duanya adalah untuk mempertahankan dan menggunakan hak Allah. Tetapi berbeza dengan hukuman takzir yang menekankan kepada pelanggaran terhadap hak Allah dan juga hak hamba.
Dan hukuman takzir ini lebih menjurus kepada untuk memberi pencegahan awal dan pengajaran kepada orang yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita tengok dulu dalil pensyariatan takzir. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 33 yang bermaksud, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerosakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh dan disalib atau dipotong tangan mereka dengan timbal balik. Yang demikian itu satu penghinaan untuk mereka di dunia dan akhirat. Mereka boleh siksaan yang lebih besar. Jadi daripada dalil pensyariatan ini, dalam surah Al-Ma'idah ini jelas menunjukkan bahawa hukuman takzir ini adalah satu hukuman yang sebenarnya juga berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Cumanya bentuk hukuman tersebut ditentukan oleh pemerintah sendiri. Okey, ada dua pembahagian takzir. Yang pertama, kesalahan yang termasuk dalam kategori kesalahan hudud. Tetapi hukuman hudud tidak dapat dilaksanakan kerana ia tidak memenuhi syarat pelaksanaannya. Seperti mana telah diterangkan oleh Saudari Jannah tadi, bahawa hukuman hudud ini dan perancangan undang-undang Islam ini bukanlah satu undang-undang yang dianggap sambil lewa kerana penelitian dan prosesnya yang sangat rapi dan teliti sehingga kan pelaksanaan tersebut kadang-kadang menjadi sesuatu yang sukar untuk dibuktikan. Contohnya macam penyaksian, macam diterangkan tadi, kena betul-betul faham dan nampak betul-betul jelas semuanya, baru boleh disabitkan dengan kesalahan. Tetapi jika betul orang itu berzina, cumanya dia tidak dapat dibuktikan dengan nyata dan jelas dengan penyaksian semua, jadi tidak bermaksud penzina tersebut terlepas daripada sebarang hukuman. Sebaliknya, ianya akan diteruskan dengan hukuman takzir, iaitu pemerintah ataupun undang-undang Islam yang ditentukan sendiri oleh sebuah pelbagai undang-undang yang akan menentukan hukuman terhadap jenayah yang dilakukan. Dan hukuman takzir juga merangkumi kesalahan selain dari kategori kesalahan hudud dan kisas. Ia meliputi semua bentuk kesalahan, sama ada kesalahan itu disebut dalam Al-Quran dan hadis ataupun tidak. Contoh kesalahan yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, contohnya kita tahu kalau kita langgar amanah, langgar kontrak, semua tu ada sebut dalam Al-Quran dan hadis, itu adalah satu dosa. Melanggar, kita membuat fitnah, budaya riba, semua tu adalah amalan ataupun jenayah yang disebut di dalam Al-Quran. Tetapi hukuman bagi kesalahan tersebut tidak pernah dinyatakan. Oleh itu, hukuman takzir ini adalah sebagai salah satu hukuman yang menjelaskan semula hukuman untuk kesalahan-kesalahan tersebut. Dan contoh kesalahan yang tidak disebut dalam Al-Quran atau hadis lebih menjurus kepada kesalahan untuk menjaga kemaslahatan umat. Contohnya macam undang-undang jalan raya, tidak dinyatakan dalam Al-Quran tentang undang-undang jalan raya. Jadi dari mana kita nak tentukan hukum-hukum terhadap undang-undang itu? Jadi kembali kepada hukuman takzir. Okey, ciri-ciri hukuman takzir. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maksudnya, seperti yang kita tahu, Islam adalah sebuah agama yang adil dan saksama. Jadi, hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang ataupun pemerintah atau hakim mestilah tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contoh, berat sebelah, tidak adil ataupun memberi penyiksaan yang terlebih daripada kesalahan yang dilakukan. Sepatutnya, hukuman takzir ni mestilah menepati apa yang diterapkan dalam Islam untuk menentang kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, hukuman berbeza mengikut kesesuaian. Kesesuaian di sini dimaksudkan merangkumi daripada kesesuaian budaya, tempat, masyarakat, pemerintah dan kesalahan yang dilakukan. Sebab tu kalau kita lihat contoh penerapan undang-undang Islam dalam negara Malaysia, undang-undangnya tidak sama dengan negara Islam yang lain. Kerana kita mempunyai komuniti kelompok masyarakat yang berbeza, budaya kita berbeza, cara hidup kita berbeza dengan negara Islam yang lain. Jadi dari situ boleh nampak bahawa sistem jenayah Islam ni adalah satu sistem yang fleksibel selagi mana ianya mengikut ciri-ciri ataupun garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan yang ketiga, ciri-ciri takzir ini ianya mestilah boleh dimaafkan kerana kebanyakannya adalah melibatkan antara hak manusia dengan manusia. Jadi dari situ boleh wujud satu tolak ansur ataupun kemaafan yang boleh selagi mana perbuatan itu boleh dimaafkan, jadi boleh dikenakan hukuman takzir. Okey, ini adalah jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk hukuman takzir. Ada beberapa yang saya sertakan di sini. Okey, yang pertama, nasihat atau teguran. Nasihat ini lebih kepada untuk kali pertama. Pemerintah akan memberi nasihat sebagai satu bentuk amaran awal. Kemudian teguran juga adalah untuk memberi satu nasihat dan teguran kepada
pesalah supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut. Okey, kemudian ancaman. Ancamannya adalah satu ancaman kepada orang yang bersalah supaya dia tidak mengulangi semula kesalahan yang dilakukan. Okey, seterusnya adalah pemulauan. Pemulauan ni juga ada sebagai salah satu contoh pemulauan juga adalah buang negeri. Bila dikatakan pemulauan ini tidaklah terlalu kejam. Kerana ketika zaman Rasulullah, hukuman pemulauan ini juga pernah baginda lakukan, iaitu ke atas Ka'ab bin Malik, Mu'arrah bin Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah Al-Rafiqi kerana mereka tidak menyertai perang Tabuk. Jadi dari situ Rasulullah menggunakan hukuman takzir dengan memberikan hukuman pemulauan kepada mereka yang tidak menyertai peperangan Tabuk. Okey, kemudian denda. Denda ni adalah satu bentuk undang-undang ataupun hukuman takzir untuk memberi keinsafan ataupun memberi satu hukuman kepada pesalah supaya tidak meneruskan ataupun tidak mengulangi jenayah tersebut dan segera menyelesaikan ataupun membaiki kesalahan yang dilakukan. Okey, kemudian penjara. Hukuman penjara ini bergantung kepada kesalahan dan ianya adalah mengikut tempoh yang tertentu. Jadi bergantunglah sejauh mana ataupun sebesar mana kesalahan yang dilakukan, maka lebih lamalah tempoh penjara yang perlu dihadapi. Okey, kemudian hukuman sebat. Hukuman sebat walaupun sekadar dilihat sebat, tapi sebat di sini bukanlah menggunakan sebat yang biasa. Maksudnya sebatnya adalah mengikut cara sebatan dalam Islam. Okey, kemudian pengisytiharan umum. Pengisytiharan umum adalah untuk memberi rasa malu ataupun rasa tersepit kepada pesalah kerana apabila kesalahannya dan penjenayah tersebut diisytiharkan kepada umum, maka pesalah tersebut akan merasa malu dan tersepit kerana dipandang oleh masyarakat dengan pandangan yang tidak enak. Okey, kemudian pecat jawatan. Pecat jawatan ini selalunya berlaku apabila berlakunya situasi pecat amanah. Pecat amanah semua ni juga adalah termasuk dalam hukuman takzir. Jadi kalau disabitkan dengan kesalahan, pegawai tersebut ataupun pesalah tersebut boleh dipecat jawatannya. Dan yang terakhir adalah bunuh. Hukuman bunuh ini juga boleh disabitkan di bawah hukuman takzir dengan syarat ianya betul-betul telah dibuktikan kesalahan dan memang bersesuaian dengan jenayah yang dilakukan. Okey, berdasarkan penerangan tentang hukuman takzir, kisas dan hudud, jadi di situ dapat dilihat betapa sempurnanya sistem jenayah dalam Islam. Dan kesempurnaan hukuman takzir ini jelas terbukti apabila yang pertama, ruang lingkup jenayah Islam sebenarnya mencakupi kesalahan yang bersabit hak Allah, hak manusia serta kedua-duanya. Dari sini kita boleh faham bahawa undang-undang Islam ini bukannya berat sebelah. Maknanya semua undang-undang ini adalah adil untuk semua. Kalau diperhatikan dalam undang-undang sivil, ianya lebih kepada hak manusia. Undang-undang sivil tidak menekankan antara hak seseorang dengan hak Tuhan pencipta. Okay, jadi di situ jelas terbukti bahawa Islam memang mendidik umatnya untuk menjadi seorang yang taat dan berdisiplin terhadap setiap hak dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, penelitian yang rapi dalam soal mensabitkan seseorang dalam hukum jenayah. Dalam erti kata lain, hukuman takzir ataupun hukuman dalam undang-undang Islam tidak meletakkan sesuatu kesalahan ke atas seseorang sewenang-wenangnya. Ia perlu dikaji ataupun dibahaskan dengan teliti untuk menentukan hukum jenayah seseorang supaya hukuman yang dikenakan itu tidak akan memberi berat sebelah ataupun tidak akan memberi satu hukuman yang tak sepatutnya didapat. Contoh, dia tak buat kesalahan tu tapi disebabkan undang-undang yang longgar, dia dituduh ataupun disabitkan dengan kesalahan tersebut. Jadi dari situ akan nampak kepincangan dalam sistem undang-undang, tetapi ianya berbeza dengan hukuman takzir kerana ianya adalah satu penelitian yang sangat rapi dan dikawal oleh hakim dan badan-badan perundangan. Okay, yang ketiga, Islam menjunjung tinggi konsep bahawa pada asalnya seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan kesalahannya. Okey, ini adalah merujuk kepada satu konsep yang mana walaupun seseorang itu didakwa dengan sesuatu kesalahan, tetapi selagi mana dia tidak dibuktikan kesalahannya, maka dia tidak boleh dituduh sebagai penjenayah atau pesalah dalam situasi itu. Dari sini kita boleh fahami bahawa Islam tidak sempurnanya undang-undang Islam ni adalah dengan tidak mudah-mudah menuduh seseorang. Selagi mana tak dibuktikan, selagi itu seseorang itu tidak boleh dikenakan hukuman. Jadi dari situ kita boleh nampak betapa hukuman dalam Islam ini adalah satu hukuman yang sangat sistematik dan relevan digunakan.
Dan yang terakhir, undang-undang Islam tidak memisahkan soal pembalasan di dunia dan pembalasan di akhirat. Maksudnya Islam, walaupun kita tahu bahawa umat Islam percaya dan beriman kepada hari kiamat, tidak bermaksud bahawa setiap kesalahan yang dilakukan di dunia boleh terlepas begitu saja. Sebaliknya di dunia akan mendapat pembalasan melalui undang-undang yang telah ditetapkan, dan di akhirat juga akan mendapat balasan melalui hukuman ataupun undang-undang yang Allah akan balas. Jadi dari situ kita boleh lihat betapa sempurnanya sistem jenayah dalam Islam dalam memastikan bahawa kita punya sistem ataupun komuniti umat Islam semua adalah lebih terpelihara dan dijamin sehingga ke hari kiamat. Jadi sekian saja dari kumpulan kami. Ini adalah rujukan kami semasa melaksanakan tugasan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.